Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Saya memahami kesuntukan masa, jadi saya akan cuba membuat penggulungan bagi Kementerian Belia dan Sukan secepat mungkin. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih ke atas segala pandangan, pertanyaan dan cadangan yang telah dikemukakan terhadap Kementerian Belia dan Sukan semasa membahaskan usul menjunjung kasih dan perbahasan titah diraja. Oleh demikian, izinkan saya memberi ulasan dan pandangan terhadap perkara-perkara yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat sebagaimana berikut. Pertamanya, Tuan Yang Ketua, menyentuh mengenai pelaksanaan Parlimen Belia Malaysia. Saya telah menjawab semalam sewaktu sesi soal jawab. Tetapi seperti mana yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Lenggong, buat masa ini Kementerian sedang mengkaji semula kaedah dan konsep pelaksanaannya dengan membuat beberapa penambahbaikan bagi meningkatkan keberkesanan program ini kepada pembangunan belia negara. Pada masa yang sama, Majlis Perundingan Belia Negara MPBN masih lagi diteruskan oleh Kementerian sebagai medium untuk menyuarakan pandangan dan suara belia. Malahan pelaksanaan Parlimen Belia ini adalah sebagai pelengkap kepada forum belia yang sedia ada bagi meningkatkan penglibatan golongan belia dalam arus transformasi pembangunan negara, terutamanya belia yang tidak berpersatuan. Di sini saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Sekejang kerana semasa beliau membahaskan usul menjunjung kasih pada 4 Julai yang lalu, beliau telah pun memberi penerangan yang cukup jelas dan panjang lebar mengenai pelaksanaan MPBN sebagaimana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bukit Bendera. Sehubungan itu, saya kira tidak perlulah untuk saya mengulangi perkara tersebut dan Yang Berhormat boleh merujuk cabutan Hansard yang berkenaan. Namun begitu, saya hanya ingin menyentuh mengenai keahlian MPBN di mana ianya melibatkan seramai 86 anggota ahli yang terdiri daripada anggota Dewan Tertinggi dan anggota Jawatan Kuasa Kerja Badan Induk Pertubuhan Belia di peringkat kebangsaan dan juga ahli-ahli lantikan menteri seramai 20 orang. Peranan menteri di dalam MPBN adalah sebagai pengurusi majlis, manakala pegawai-pegawai tertinggi KBS, wakil kerajaan negeri dan agensi yang berkaitan dengan pembangunan belia berperanan untuk menjawab segala permasalahan yang dibangkitkan sepanjang persidangan tersebut sahaja. Sehubungan dengan itu, dakwaan Yang Berhormat Bukit Bendera mengatakan MPBN dimonopoli oleh ahli politik dan kaki tangan kerajaan adalah kurang tepat. Tuan Yang Ketua, Kementerian juga menyambut baik saranan supaya program-program belia di peringkat akar umbi ditambah nilai untuk melahirkan golongan belia yang berinovasi dan kreatif. Untuk makluman, pihak Kementerian sedang membuat semakan semula Pelan Strategik Kementerian 2010-2015 dalam usaha untuk memastikan program-program yang dijalankan lebih berfokus serta menepati kehendak belia masa kini. Selain itu, Kementerian juga ada menjalankan kajian untuk menilai keberkesanan program-program yang telah dilaksanakan supaya penambahbaikan secara berterusan dapat dilakukan. Program-program mengantarabangsakan belia juga sememangnya telah dilaksanakan oleh pihak Kementerian dengan kerjasama negara-negara ASEAN, Asia Pasifik dan Commonwealth seperti program pertukaran belia antarabangsa, Kapal Belia Asia Tenggara, Jepun dan ASEAN Youth Volunteer Program. Program-program ini dianjurkan sepanjang tahun bertujuan untuk memberi pendedahan awal kepada belia di peringkat antarabangsa dalam pelbagai aspek bidang, dan Festival Belia Putrajaya tahun depan juga akan kita memasuki komponen antarabangsa untuk makluman Dewan. Untuk makluman Yang Berhormat Lenggong dan Yang Berhormat Masjid Tanah, Kementerian juga sentiasa memberi penekanan dalam usaha melahirkan belia yang berfikiran rasional serta Seremban. Terima kasih, Datuk Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terlebih dahulu, tahniahlah Yang Berhormat Rembau menjadi Menteri Belia dan Sukan. Saya nak tanya sedikit penjelasan berkenaan dengan program pengantarabangsa belia-belia ini. Saya tertarik dengan program-program Youth Exchange ini. Sebab di universiti-universiti tempatan ada sebuah pertubuhan yang dahulu semasa saya berada di UCAM pun saya pernah menganggotai, iaitu ISAC. Pertubuhan ini adalah satu pertubuhan pertukaran belia. Saya tanya, adakah Kementerian Belia dan Sukan ada memberikan bantuan ataupun ada program bersama dengan pertubuhan-pertubuhan ini di peringkat universiti? Sebab ISAC ini sendiri dia memang program dia ialah untuk menggalakkan youth exchange, dan saya rasa adalah baik kalau Kementerian Belia dan Sukan ada program-program bersama dengan mereka kerana mereka dapat memberikan input dan sebagainya untuk menambah baik program-program pertukaran belia ini. Terima kasih.
Menteri boleh jawab soalan sekali lah Bakri? Ya, Bakri sudah. Di sini saya nak tanya, adakah pihak kementerian pernah memberikan bantuan atau insentif kepada belia-belia atau pasukan-pasukan yang berjaya memasuki peringkat akhir dalam acara sukan akademik atau pasukan beruniform di peringkat kebangsaan dan antarabangsa? Minta penjelasan. Terima kasih Ahli-Ahli Berhormat. Terima kasih pertamanya sahabat saya Ahli Yang Berhormat daripada Rasah. Soalan Seremban. Oh sorry, pindah kawasan. Sorry. Terima kasih Seremban. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat daripada Seremban, di bawah dana belia Satu Malaysia, iaitu dana belia yang mendahului dana belia IM4U, ada pelbagai bantuan yang telah diberi kepada ISEC di universiti-universiti tempatan. Saya ingat tanpa rujukan kepada pegawai-pegawai, kita telah memberi bantuan pembiayaan kepada ISEC di Universiti Teknologi Petronas dan juga beberapa lagi IPTA. Untuk Kementerian Belia dan Sukan, setakat hari ini kita memberi bantuan one-off kepada pertubuhan-pertubuhan dan juga kepada persatuan-persatuan, malah yang ada di universiti juga. Kalau sekiranya ada mana-mana daripada ISEC ataupun persatuan lain daripada universiti yang ingin kemukakan, saya cadangkan boleh kemukakan kepada KBS. Dan saya amat memahami aktiviti yang dijalankan oleh ISEC, sebab itu kita pernah, dan saya sewaktu saya menjaga pengelolaan dana belia Satu Malaysia, telah meluluskan beberapa peruntukan untuk ISEC di universiti. Sahabat saya daripada Bakri, jawapannya ya, kita ada bagi pembiayaan kepada badan beruniform dan juga persatuan-persatuan, terutamanya yang sudah sampai ke peringkat antarabangsa. Untuk makluman, buat kali pertama bermula daripada tahun lepas, kita telah memberi bantuan secara grant tahunan kepada badan-badan beruniform, sama ada pengakap, pandu puteri, St. John Ambulance dan sebagainya. Dan on a case by case basis, dengan izin Tuan Yang Ketua, kita memberi kepada persatuan-persatuan yang pergi ke peringkat antarabangsa untuk pertandingan. Ya? Ada lagi? Ya, Bakri. Di sini Menteri sila beri senarai bantuan-bantuan tahun bila dalam acara apa senarai, kasih saya boleh tak? Dapat senarai. Boleh Bakri, saya bagi secara bertulis ya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Kementerian menjawab Ahli Yang Berhormat Lenggong dan juga Ahli Yang Berhormat daripada Masjid Tanah. Kementerian juga sentiasa memberi penekanan dalam usaha melahirkan belia yang berfikiran rasional serta mempunyai sifat patriotik dengan melaksanakan program-program ke arah menyemai nilai-nilai murni, kebudayaan dan semangat cintakan negara di setiap peringkat. Antaranya menerusi pelaksanaan program Jati Diri Kesukarelaan Nasional PJKN yang masih lagi dilaksanakan, Kapal Layar Diraja Tunas Samudera, program Sambutan Kemerdekaan, Forum Generasi Muda, program Anugerah Belia Negara dan juga program Remaja Perdana dan pelbagai lagi program. Tuan Yang Di-Pertua, seterusnya mengulas mengenai One Malaysia for Youth ataupun IM4U seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat dari Bukit Bendera. Program ini bukanlah penjenamaan semula kepada program Rakan Muda. Sebaliknya, IM4U dilancarkan pada 15 Julai 2012 oleh Amat Berhormat Perdana Menteri, merupakan satu inisiatif dari kerajaan untuk menggalakkan penyertaan para belia dalam aktiviti kesukarelawanan di Malaysia. Untuk makluman Yang Berhormat juga, program-program Rakan Muda masih lagi berjalan aktif dan mendapat sambutan yang menggalakkan dari kalangan belia. Sepanjang 2010 hingga 2012 sahaja, sebanyak 7,751 program Rakan Muda telah dilaksanakan di seluruh negara dengan penyertaan seramai 1.4 juta orang belia berumur antara 15 hingga 25 tahun. Untuk makluman juga, sehingga kini dianggarkan seramai 2.6 juta orang belia telah menganggotai persatuan-persatuan belia. Ahli-ahli persatuan belia ini sememangnya bebas untuk terlibat dalam program-program pembangunan belia di peringkat pentadbiran dan pengurusan persatuan masing-masing tanpa campur tangan daripada kementerian. Manakala penglibatan ahli-ahli persatuan dalam program-program yang dianjurkan sama ada oleh pihak kementerian maupun badan bukan kerajaan, ia merupakan satu bentuk usaha sama yang dijalankan bagi menggalakkan perkembangan persatuan dengan pelbagai program dan aktiviti yang bermanfaat. Justru itu, ia bukanlah semata-mata untuk memenuhkan majlis ataupun
program yang dianjurkan oleh pihak kerajaan sebagaimana yang didakwa oleh Yang Berhormat Bukit Bendera. Malahan program-program kerajaan yang melibatkan himpunan atau penyertaan orang muda dan belia ini berlangsung dengan aman dan dalam suasana yang harmoni. Seterusnya, saya ingin mengulas mengenai saranan daripada Yang Berhormat Pasin Mas supaya kerajaan mengislamkan dasar belia. Untuk makluman Yang Berhormat, dasar belia yang digubal sememangnya telah memberi penekanan secara syumul, holistik bagi pembangunan belia yang merangkumi ruang lingkup kehidupan semua agama melalui penerapan nilai-nilai murni, termasuklah nilai-nilai kerohanian, kepribadian, tingkah laku keagamaan serta keupayaan dan daya saing ke arah membentuk pribadi belia yang unggul. Saya ada secara yang lebih lanjut lagi saya boleh sampaikan kepada Yang Berhormat.